InsyaAllah malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang pertama, pada muka surat yang pertama, iaitu syirik kepada Allah Ta'ala, dan syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti mana kata pengarang, syirik kepada Allah Ta'ala ialah kamu menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Dia yang menciptakan kamu, dan kamu menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, seperti batu, manusia, matahari, bulan, nabi, guru, jin, bintang, raja, atau selain daripada itu. Menurut Imam Az-Zabidi ni, dari segi luahnya, syirik ini dari sudut bahasanya ialah kufur. Dalam kitab Tajul Arus dia beritahu dah. Dan dari segi sudut istilah pula, daripada kata Imam Az-Zahabi tadi, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dia menyebutkan bahawa syirik ini adalah menjadikan bagi Allah tu sekutu, yang mana dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sebut tadi lah, bulan, bintang, manusia, guru, jin, apa semua ni, cara dia berdoa tu sama macam dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun takut kepadanya, ataupun mengharap kepadanya, mengharap pada makhluk ni, atau dia mencintainya sebagaimana kecintaan kepada Allah, atau dia melakukan kepadanya satu jenis daripada jenis-jenis ibadah, contohnya solat ataupun sujud. Dia sujud selain pada Allah SWT. Ini kata Abdul Rahman As-Sa'di tadi, dalam Qaulus Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Jadi sebenarnya kata Imam Zahabi tadi ialah menjadikan, menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, seperti batu, sebut batu ini, batunya diukir menjadi patung, baik berbentuk manusia ataupun berbentuk apa-apa sajalah, ataupun menyembah manusia, matahari, seperti mana golongan-golongan macam Majusi, dia menyembah api lah, menyembah makhluk-makhluk ciptaan Allah, hatta menyembah Nabi SAW dan juga para Nabi lah, dan juga menyembah para Nabi pun dilarang, bukan menyembah macam mana, tetapinya menjadikan kuburan para Nabi ini sebagai tempat-tempat ibadah. Sebab itulah Rasulullah SAW melarang keras perbuatan ini, seperti mana dalam hadisnya, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhizul qubura masajida inni anhaakum an zalik. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya umat sebelum kamu suka menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang soleh dalam kalangan mereka sebagai masjid-masjid. Dia tak ada buat macam kita buat, tetapi masjid maksud sini segi istilahnya tempat sujud. Dia nak sembahyang, menghadap kubur, nak buat ibadat tepi kubur tu, dengan niat apa? Karomahnya orang ini, dia percaya dengan karomahnya orang ini, makanya kena kat sini lah ni, tak boleh tempat lain lah.
ataupun jadikan tempat sujud ibadat, kan? Jadi ini dilarang oleh Nabi SAW, kecuali solat jenazah. Dalam hadis lain yang disebutkan, ya, ada seorang orang yang dia suka bersihkan Masjid Nabawi zaman Rasulullah. Ya, dia suka bersihkan Masjid Nabi, kemudian lama dah Rasulullah tak nampak dia. Bila lama tak nampak ni, satu hari Rasulullah tanya, mana dia ni? Selalu dia ada. Dia bersihkan sini kan, nampak lalu. Oh, dia dah meninggal Rasulullah. Dia dah meninggal dah pun. Lah, kenapa tak beritahu aku? Kenapa tak beritahu aku? Mana kubur dia? Dia tunjuk kubur dia. Maka sahabat tunjuk kubur ni dia. Maka Rasulullah solat jenazah situ. Ya. Lepas tu dia dilarang untuk solat di atas kuburan, iaitu solat-solat fardu, baik juga solat-solat sunat. Ya. Solat jenazah itu maka boleh sebab Rasulullah buat itu. Ya. Ini dilarang. Ya, ataupun menghiaskan kuburan itu, ni kubur orang soleh ni. Ya. Kalau zaman Nabi Nuh AS, punca dijadikan berhala itu ialah berkisahkan kepada orang-orang soleh lah. Ya, kematian mereka ini tanda mengingati tentang kebaikan mereka, makanya dipendekkan cerita, ni buatlah patung orang-orang soleh ni. Maka turun temurun daripada datuk turun pada ayah turun pada cucu dah, turun sampailah generasi yang bawah ni. Daripada peringkat mula-mula dia hormat dulu, dia tengok, dia nampak, dia kenal jasa orang ni dah, turun sampai ke cicit yang bawah, maka berlakulah penyembahan. Siapa nak minta apa hajat, minta ni orang baik ni. Mereka tidak menjadikan patung itu sebagai Tuhan, tapi dia menjadikan patung itu sebagai perantaraan Tuhan. Jadi ini yang kenapa Nabi SAW diutuskan untuk mencegah benda ni lah. Sebab orang-orang kafir jahiliah, Arab jahiliah ini, mereka menyembah patung tu, bukanlah mereka angkat patung-patung yang ada siang Kaabah tu sebagai Tuhan. Mereka pun tahu. Sebab Al-Quran pun sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi ini, nescaya mereka akan menjawab Allah. Tetapi kenapa ya Rasulullah bawa risalah Islam? Kalau betul sama dah, tak payahlah buat risalah Islam lagi dah. Sebab kau pun sembah Allah, kau pun sembah Allah. Tetapi tidak, sebab mereka menjadikan patung-patung ini, berhala-berhala ini sebagai perantaraan untuk bawa apa hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Dengan melakukan ritual-ritual, ya, ibadat-ibadat tertentu. Ini tegah. Dan Rasulullah pun awal-awal dah tegah dah. Ya, jangan jadikan kubur Nabi ini ya sebagai tempat sembahan. Ya, sebab apa? Kubur-kubur Nabi terdahulu dan juga kuburan orang-orang soleh terdahulu ini dijadikan ya, sebagai sembahan. Ya, tuju dekat situ. Asalnya memanglah niatnya tu lah, tapi lama-lama dia pun berubah, nak minta ni. Kan, mayang sunat 2 rakaat menghadap ke kubur tersebut kan. Maka ni yang dilarang ni. Jadi Rasulullah tegah awal-awal. Ya. Dan juga Rasulullah juga larang menjadikan kuburan ini sebagai tempat perayaan. Jangan kamu jadikan kuburan ini sebagai tempat kamu berhari raya. Apa maksud hari raya? Kita hari raya kita pergi ziarah orang. Ya, kita makan minum, buat tu lah. Orang kata sembang-sembang apa semua situ dah. Makanya kubur pun dibuat macam tu lah. Hari ni pun memang ada macam tu lah. Kan? Buat tempat berkelah lagi, siap berkelah lagi ya. Makan minum dekat situ dan menjatuhkan ibadat ritual-ritual tertentu. Ya. Jadi benda ni sudah cantas awal lagi dah. Ya. Makanya dilarang. Sebab apa saja perkara yang menjurus ke arah perbuatan mensyirikkan Allah itu maka ditegah. Kita kena ingat, perbuatan syirik ini dia bukan mari di sudut orang kata apa, ibadat untuk perbuatan sahaja. Dia juga datang di sudut lidah kita, i'tiqad kita. Sebab tu kita dalam perbuatan syirik ni dia ada pecahan-pecahan dia kan. Tak apa, kita tengok tu dalil Quran ni tentang syirik ni lah.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, namun mengampunkan dosa selainnya, maksudnya selain syirik, bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dalam dosa lain tu Allah Ta'ala boleh ampunkan lagi, tetapinya bila mana dosa-dosa dalam yang melibatkan syirik, makanya tidak ada ampun. Sebab tu kita tengok tentang syirik ini, seperti mana kata Ibn Katsir, dia kata apa, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, iaitu bila mana seorang ini dia bertemu Allah dalam keadaan dia berbuat syirik. Dalam kitab tafsir Quranul Azim, tafsir Ibn Katsir lah. Dan sebab tu dosa syirik ini, kata Ibn Jauzi pun, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni pelaku syirik yang ia mati dalam syirik tersebut. Tak lagi lah. Dalam kitab Zadul Maisir. Jadi syirik ni dia ada dua bahagian. Pertamanya kita syirik besar, ataupun syirik akbar. Yang keduanya disebut sebagai syirik kecil, ataupun syirik asghar. Syirik akbar ni, syirik besar ini, dia sebab sebelum kita syirik, tak adalah semua syirik ini menyebabkan pelakunya itu tidak diampuni Allah Ta'ala. Ini kita pun kena pasti tak. Sebab tu ulama membagikan tentang pembagian syirik ini ada dua. Syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik akbar ini ialah dia mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul Alamin. Dia meletakkan kedudukan makhluk sama taraf dengan Tuhan. Kalau kau nak kaya, kau minta dekat sini. Kalau kau nak ni, kau minta dekat sini. Dia ni boleh bagi. Sebab tu kita kena hati-hati. Walaupun dalam Masjid Nabawi sendiri pun, dan walaupun dalam Rautah, diberi nama tiang-tiang tersebut, ni tiang Aisyah, ni tiang ni Abu Lubabah, tiang macam nama tiang. Cukuplah sekadar kita tahu, tiang tu pun tak adalah Nabi yang bagi nama situ, orang sebut je. Tapi bila sampai peringkat turun, dia kata kalau kau nak rumah tangga bahagia, kau pergi minta doa dekat ni tiang Aisyah ni. Kalau kau nak laku dalam pernikahan ni. Padahal yang kita buat tu dalam Rautah. Tempatnya cukup cantik lah. Raudatun min riyadil jannah lah. Taman daripada taman syurga. Tapi dalam Rautah boleh buat perbuatan syirik macam mana? Meletakkan ini. Kenapa mesti kat tiang tu? Kat tempat lain tak boleh ke? Kena tiang Aisyah juga. Kalau duduk gaduh lelaki bini ni, nak minta bahagia, kena tiang ni juga ke? Tak ada tiang lain lah. Siapa yang meletakkan khususiat itu? Yang meletakkan khususiat itu siapa? Manusia selain sahabat, selain Nabi. Tak boleh lah. Dia yang meletakkan sebab atas prasangka dia. Dia yang menyangka benda tu. Hakikatnya tidak. Dan Rautah tu dah dalam taman syurga. Mana-mana ke doa je lah. Tapi tidak. Ini kita kata, kita bimbang. Kita dalam masa nak buat ibadat, kita tak sedar kita telah melakukan perbuatan syirik lah. Bukan dekat maksiat lah, syirik tu dia risau ni. Sampai peringkat orang ni bila buat ibadah haji lah. Ibadah haji ni sebelum Majlis Haram direnovate macam hari ni lah. Ni zaman masa air Zamzam pun bawah tanah lagi ni lah. Dia kata apa, orang yang pergi haji ni, kata tak sah haji dia orang. Tak sah haji. Kenapa dia kata? Sebab patutnya selepas dia tawaf ni, sebelum dia sa'i, dia kena pergi kat tiang tu. Dia kena pergi tiang. Sekarang ni tiang, hari ni tiang tu pun tak ada dah. Jadi agak-agak ibadah haji sah tak sah, satu dunia tak sah. Dah renovate, mana lagi dah?
Kan? Ini ya, penuh yakin dia cakap. Betul dia sebab dia semang kita tanya dia balik, kalau macam tu Haji kena bagi tahu tamu haji ni, sebab benda ni melibatkan sah tak sah haji, kita layan dia. Kita layan lah balik. Kan? Kita layan. Itu sebab dia kata tak sah tadi, jadi haji kena bagi tahu pada yakin daripada ni, pada tamu haji. Kena masukkan dalam silibus tamu haji. Nanti waktu dia orang buat buat latihan untuk haji juga, maka masukkan lagi sekali, minta begini lah. Tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Ini orang-orang tertentu je boleh. Pula. Jadi bila sebut orang tertentu, jadi syurga tu untuk orang tertentu je lah, untuk kumpulan macam kau je lah. Macam kami ni tak layak lah, sebab kumpulan kau yang tahu tentang tiang tersebut. Kami tak tahu, tak layak untuk syurga kami ni lah. Ni lah kepahaman kabut yang kena faham ni. Nak kena banteras ni. Bermula dari sini. Meletakkan satu keriban-keriban tertentu yang mana tak warid pun, tak disebut pun, tak dalam hadis pun, kecuali benda yang diwaridkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Okey, kita follow lah. Berdoa dekat dengan Multazam, ya, kemudian dekat dengan makam Ibrahim, solat sunat dekat situ dah, kan? Ya, doa pada hari Jumaat, itu benar-benar ada warid dah. Tak apa, kita follow lah. Tapi benda-benda yang tak ada pun tiba-tiba dia sebutnya ni, yang ni. Jadi tadi, tentang syariat buat tadi itu, dia meletakkan makhluk sama kedudukan dengan Allah SWT. Ataupun, dia mungkin tak menyembah, tapi dia bernazar kepada selain daripada Allah. Kan? Aku bernazar, aku dapatnya ni dan ini, aku dapat ni. Bukan kerana Allah. Jadi hati-hati. Ataupun dia buat tawaf. Tawaf tu dalam jadi haram. Kan? Tawaf tu satu ibadah yang cukup sempurna, bagus lah tak? Sebab dalam menjadi haram ni, ibadah yang paling baik kita buat ialah tawaf lah. Kan? Masuk-masuk menjadi haram tu buat tawaf. Sebab dalam menjadi haram dia tak ada solat sunat. Mana ada solat sunat Tahiyatul Masjid dalam menjadi haram? Ya, Masjid Nabawi ada. Dalam menjadi haram tak ada. Sebab dalam menjadi haram tu tawaf tu. Jadi dia menjadikan tawaf itu, ya, sepatutnya memang ibadah ada lah, tetapi bukan dengan tujuan lain. Ya, dengan tujuan lain pada Allah SWT. Ya, ataupun dia berdoa meminta kepada penghuni kubur, yang kata tadi kubur orang soleh, ni kubur Nabi, kubur ni tak. Ya, minta pada orang yang sudah mati ni, sedangkan mereka pun dah berada di alam lain, barzah. Nama pun barzah ni apa? Pemisah. Dah masuk alam lain dah pun. Kan? Ni, ya. Mencintai Allah, mencintai selain pada Allah, kan? Mencintai makhluk ni sama macam mencintai Allah. Ataupun dia minta perlindungan, isti'azah selain pada Allah. Ingat dulu tak, kita kan kadang-kadang kita daman-daman hantu kongkong, daman orang minyak tak, orang kata letak apa, daun apa atas alam pintu tu, nanti orang minyak tak masuk rumah lah. Ni tahun 80-an 90-an dulu ni, kan? Long kedo kan? Tak tahu lah kalau di Perak tu orang apa, tak tahu. Di zaman-zaman tu dulu ni, zaman orang pencuri pecah masuk rumah ni, bela ikan puyuh dah. Sebenarnya ada lagi tak siapa bela ikan puyuh ni? Kan? Ya, bela ikan puyuh, pencuri tak masuk rumah kan? Tuan-tuan, kalau macam tu saya syorkan baik tuan-tuan simpan kitab Sahih Bukhari ya. Sebab ada orang kata bila siapa-siapa yang simpan kitab Sahih Bukhari dalam rumah dia, pencuri tak masuk rumah. Jadi better tuan-tuan simpan Sahih Bukhari lah. Dia beli kat kedai Pustaka Saleh ke mana-mana kedai kitab. Dia yang kata, saya tak kata. Siapa-siapa yang simpan kitab Sahih Bukhari, maka pencuri tak masuk rumah. Jadi maksudnya Sahih Bukhari lebih tinggi nilai dia daripada Al-Quran. Betul tak? Kan? Sahih Bukhari tu lagi tinggi pada Quran lah. Sebab dia masuk rumah. Jadi kadang orang yang ada Quran pun masuk masjid pun kena pecah masuk. Betul tak? Tapi masjid pun hilang pada Quran penuh ni. Kan? Jadi ini ya, kepercayaan yang mengarut. Kan? Tu ada unsur agama sikit. Sahih Bukhari. Tapi kalau orang-orang ikan puyuh kan. Itu. Jadi benda-benda ni lah. Sebab dia melibatkan akidah. Tapi kita tak sedar perbuatan tersebut tu yang bahaya. Kan? Kita tak sedar. Sampai peringkat tu dah sebati yang kita. Kan?
Mujurlah amalan-amalan mandi safar, amalan-amalan apa yang mengarut-ngarut lagi telah dihapuskan tak. Para mufti, ustaz-ustaz bagi penerangan, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tolak bala, apa tak. Ada semangat lautnya, semangat hutan, macam-macam semangat kan. Jadi inilah nak kena hapus ni. Sebab benda ni, bila dia jadi satu kepercayaan, jadi etikot tau. Benda yang pegangan kita. Kan? Sampai peringkat, kalau tak buat ni, memang tak boleh lah. Kalau kau tak buat benda ni, kalau bala turun kat kau ni, kena-kena betul bala turun. Aku dah cakap. Ini yang Rasulullah, bila mana kematian anak Nabi Ibrahim kan, ketika itu berlaku gerhana. Berlaku gerhana. Maka orang Arab kata tu lah. Ini sebab gerhana ni. Anak Muhammad mati. Rasulullah kata tak ada kena-mengena pun. Tidak ada kena-mengena pun antara peraturan alam ini. Dia tak kena-mengena. Sebab berlaku ni akan jadi macam ni. Tak. Rasulullah dah potong awal lagi dah tak ada pun. Sama juga dengan kepercayaan orang-orang Arab jahiliah dulu. Kalau sebut, kalau dia nak keluar rumah dia akan lepaskan burung merpati ni kalau dia nak bermusafir jauh. Dia akan lepaskan burung, dia keluar rumah, pintu rumah dia akan lepaskan burung merpati ni. Jadi kalau burung merpati ni terbang ke arah kanan, maka okeylah, dia boleh pergi musafir. Kalau burung merpati ni terbang belah kiri, kau tangguh dulu lah. Sebab apa? Nanti ada bala yang berkena yang tak baik. Padahal burung merpati terbang, dia tengok ada makanan belah kiri, dia pergi luar sana tak? Macam kita dah juga, bila percaya tak, biar awak minta jalan, bawa bala, bawa sial lah, macam-macam kan. Benda-benda macam ni. Jadi tak ada kena-mengena, surah cakap tak ada apa pun. Sebab ini semua mengenai qada dan qadar Allah SWT. Kalau kita percaya dengan benda-benda ni, seolah kita menafikan qada dan qadar Allah. Sebab yang mengatur semua kehidupan kita Allah SWT. Yang menentukan kita apa jadi pada kita semua qada dan qadar Allah. Ini rukun iman. Ini yang waktu kita percaya. Tapi kita menganggap makhluk-makhluk ni pula sebagai penentu nasib kita. Kan? Penentu nasib kita. Itu belum kira lagi orang jumpa yang tengok tapak tangan tu. Kan? Dia tengok tapak tangan, ini tak bertemu ni, tak bertemu ni bahaya ni. Dia pula menentukan ajal kita kan. Itu belum kira lagi orang yang mana telek nasib orang menggunakan tarikh lahir tak. Tuan lahir tahun berapa? Tahun 69. Tahun 9 bulan ditulis. Hari-hari ni. Saya cantum-cantum macam ni. Tuan punya nasib ni tak bagus lah. Kena ataupun orang lain tak. Ini tuan punya nasib memang ada ong lah. Memang untung lah tuan ni. Lagi 5 tahun tuan ni akan jadi jutawan ni tak. Jadi orang yang percaya dengan tilik nasib tadi tu relax lah. Kenapa kau relax tak kerja lah? Aku lagi 5 tahun jutawan, relax sekarang ni tak. Tak payah kerja. Kerja pun biasa-biasa dah. Lagi dia tunggu sabar je. Lagi 5 tahun aku jadi jutawan. Kan jadi begitu. Jadi inilah. Kenapa dia letakkan syirik itu sebagai syirik itu. Benda yang menyutukan Allah ni satu benda yang Allah Ta'ala tak ampunkan. Tak ada ampun. Sebab kita meletakkan sesuatu daripada Allah. Ma siwa Allah ini setara kedudukan dengan Allah. Tak setara pun berkeupayaan seperti Allah. Tak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa pun sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak sekufu pun dengan Allah Taala. Jadi jangan sekali-kali. Sebab tu kita nak masukkan kebesaran Allah dalam diri ni tak. Nak letakkan makhluk ni kecil, Allah Taala ni maha besar dalam diri kita. Sebab tu kita kena latih diri kita. Buat apa semua benda pun tengok Allah. Letak Allah Subhanahu Wa Taala depan kita. Tapi bila kita letak makhluk depan, makanya habis kita. Maka kita bergantung pada makhluk. Sebab hakikatnya pada Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala tu maha memberi. Al-Razzaq, Al-Wahhab. Maha memberi. Nama-nama Allah tu. Itu. Yang keduanya ialah syirik kecil. Kan? Syirik kecil ini, dia tak sampailah peringkat sampai, orang kata apa, sampai peringkat Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tapi dengan cara dia bertaubat, dia beristighfar. Antaranya riak lah dalam ibadat. Tujuan dia solat itu bagus, dah sembahyang dah bagus, tapi ada perasaan dia bukan tidak menyembah Allah, dia sembah Allah, cuma ada perasaan je. Ini kalau orang tengok aku sembahyang mesti dia kagum dengan aku. Tak,
Jadi dengar kita baca Quran, kita baca Quran kuat sikit bagi orang dengar. Kita pula pandai baca Quran bagi berlagu sikit lah. Orang dengar lah, bagusnya ni. Dengan harapan orang puji kita. Tak? Menunjuk ibadah kita. Riak lah ni. Maka syirik kecil banyakkan istighfar balik. Ya, banyakkan beristighfar. Kan? Ataupun dia menjadi sebab, selalu bagi contoh makan ubat. Ya, aku kalau tak tahu ubat ni, habislah memang sakit. Dari sudut saintifik betul. Ya, sebab ubat ni memang diberi kesembuhan lah dengan kita makan tengok pada jenis ubat. Tapi hakikat pemberi Allah SWT. Tapi yang jam sikit ni bila mana yang tadi dia kata tadi tak. Ya, dia mulakan buyu, tak ada kena mengena saintifik pun, tak ada kena mengena apa, tapi atas dasar kepercayaan semata-mata tak. Sebab dikatakan ikan puyuh ni boleh membatalkan sihir lah apa semua. Jadi kalau macam ni tuan-tuan, jadi tak payahlah kita baca ayat kursi, tak perlu lagi kita beramal dengan fikir bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i was-sami'ul alim. Ini semua tak perlu modal. Tak payah pergi kedai ikan beli ikan puyuh tak. Ini semua kita baca, tapi kita tak yakin dengan benda ni. Kan? Jadi itulah nak latih hati kita tu, letak bagaimana kebesaran Allah di hadapan itu. Tak? Antara contoh syirik kecil juga yang lain, bila mana dia bersumpah dengan selain Allah lah. Tak? Sumpah makan sate 40 cucuk. Kan? Sumpah apa lagi tak? Selain pada Allah SWT. Ya? Makanya ini semua perlukan pada taubat. Kan? Memerlukan pada taubat, ya, banyakkan beristighfar, ya. Sebab apa? Sebab kalau perbuatan syirik besar, ya, dia ni boleh menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Sama lah macam murtad ni pun, sama. Dia boleh menyebab sebab dia meletakkan segala-galanya dan dia buat pun jadi pula tu. Ya, baik dia minta pada pokok, katakan nak jumpa dengan pokok ni dah berusia lebih kurang dah 300 tahun, 400 tahun dah. Kau pergi minta dekat ni pokok ni tak. Ya, walaupun hakikat tu yang tukang bagi pun dia pandai. Tapi kau jangan letak kata pokok ni pula bagi. Tak, hakikatnya Allah. Cuma kau pergi minta kat dia je. Sama lah. Sama. Dia punya tu, lebih kurang sama macam orang kafir jahiliah ni. Sembah berhala. Sebab hakikatnya dia kata, habis tu kan sembah patung ni, minta dia perantara je. Perantara dah. Hakikatnya Allah Ta'ala. Tahu kan? Sebab tu kenapa dalam surah Al-Baqarah sebut ud'uni astajib lakum. Minta pada aku, kata Allah. Minta pada aku. Minta direct. Kan? Minta direct. Cuma Rasulullah pandu kita je. Rasulullah pandu kita. Dalam bab berdoa ni, nak pandu kita beradab. Mulakan dengan bismillah, mulakan dengan puji-pujian pada Allah. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu sayyidil mursalin. Ya, selawat ke atas Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tak. Mulakan dengan yang ni, puji Allah, selawat ke atas Nabi, mintalah. Ya, ataupun kita boleh gunakan doa-doa masnun, doa-doa yang disunahkan yang Rasulullah minta. Ya, macam saya beritahu tadi, bismillahirrahmanirrahim dah, untuk mengelakkan daripada kita ni timpa mudarat dan bala sebagainya dah. Ataupun kita ada hajat-hajat lain, dunia kita lah. Kita nak minta anak kita lulus periksa, nak minta je lah. Dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah pun kan. Minta. Itu tak ada hal. Tapi Rasulullah pandu ya. Rasulullah pandu kan macam ni cara dia minta. Ya? Dan ditutupi dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nak minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebab Allah Ta'ala tegur orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta ni kadang mereka ni hanya minta kebaikan di dunia sahaja. Mereka lupa nak minta ke akhirat ni. Jadi Allah Ta'ala tegur. Allah beritahu, minta sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, datangkan kepada kami kebaikan di dunia, ya Allah. Dan datangkan kepada kami, ya Allah, kebaikan di akhirat. Kebaikan dunia kita minta, kebaikan akhirat pun kita minta. Apa lagi kita minta? Wa qina azabannar. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini baru doa yang betul. Kan? Doa yang betul lah. Firman Allah SWT lagi dalam surah Al-Ma'idah. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Artinya bahawasanya sesiapa yang mensyirikkan Allah
dengan sesuatu yang lain. Syirik ni apa? Syirik ni kalau kita guna kita dalam bahasa kita tu syarikat. Syarikat tu perkongsian kan. Asyirku dah. Jadi kita berkongsi. Kan? Maksudnya kita untuk matlamat yang sama, kita gunakan dua kaedah benar. Kan? Perkongsian. Jadi sebenarnya tak mahu. Sebab Allah Ta'ala tu Maha Esa. Kan? Tidak ada siapa pun menyamai dia. Maka tak boleh lah. Sebab benda yang kita minta, bukan kita minta makhluk tolong ambilkan cawan untuk kita, tak ada masalah pun. Tolong ambilkan untuk saya, boleh. Tolong ambilkan buku saya, boleh. Tapi benda yang kita minta apa? Kita minta kekayaan, kita minta keselamatan. Benda ni semua bawa kuasa Allah Ta'ala. Minta rezeki. Ini semua kuasa Allah SWT, bukan makhluk punya kerja. Ya. Lepas tu kadang-kadang orang guna perumpamaan, dia tak kena. Dia kata kalau macam tu syirik, semua benda syirik, kita minta tolong orang, kita jumpa doktor bagi ubat, syirik dah tu. Nah, kalau kira macam tu, jangan kira macam tu. Dah beritahu dah tadi. Syirik ini menyebabkan benda-benda di luar kemampuan manusia. Nah, jumpa dengan Tok Bomoh, barang saya hilang, siapa ambil ya? Kejap-kejap dia tengok, dia kata, oh ni bukan orang lain yang ambil ni. Mana Tok Bomoh tu tahu? Sebab dia menggunakan khidmat jin. Jin tu betul tak betul? Jin banyak yang menipu, dia punya menang. Banyak yang menipu. Kan? Kita baca surah jin pun sebut dah tu. Ini mau panggil dia, mana boleh cakap betul? Sebab kerja jin ini, dia nak melagakan manusia. Sebab tu dia takkan sebut orang lain. Dia takkan sebut Bill Clinton, dia takkan sebut Netanyahu. Yang curi ni siapa? Orang sebelah rumah. Yang curi ni siapa? Ini bukan orang lain. Ini orang kawan-kawan kau jugalah ni. Bukan orang lain ambil ni. Kan? Nak buat bergaduh lah. Kan? Buat bergaduh. Jadi tu sebabnya. Sebab tu tak boleh percaya kan makhluk-makhluk jenis macam ni. Dia memang jenis menipu. Kan? Jadi ni ditegak. Awal-awal dipotong siap-siap. Kan? Sebab tu bahawasanya sesiapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengharamkan syurga baginya. Masuk syurga pun haram macam mana? Nak masuk syurga pun haram. Dan wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dia akan masuk neraka. Tempat kembali tu, kita sebut tempat kembali seolah-olah macam ialah kita berasal dari kampung, kita berhijrah ke bandar. Bila kita dah pencen besar, kita balik seluruh kampung tak? Maksudnya kita kembali ke kampung kan? Bukan kita datang kampung. Ya. Tapi bila mana disebutkan wa ma'wahuna, dia tempat kembali ke neraka. Sebab apa? Perbuatan dia sendiri dan memang perbuatan dari neraka dah pun. Cuma kau belum masuk lagi, kau akan kembali masuk neraka balik. Sebab perbuatan kau sendiri itu memang perbuatan ahli-ahli neraka ni. Orang yang duduk situ tak? Ini kita bimbang. Kan? Syirik ini boleh menyebabkan apa? Diharapkan syurga tak? Bila tak masuk syurga ni, orang kata apa lagi? Apa lagi orang kata kehidupan kita ni, apa guna lagi tak? Sebab itulah jauhkan perbuatan syirik. Kan? Perbuatan syirik. Allah SWT berfirman lagi dalam surah Luqman ayat ke-13, inna asyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah kezaliman yang besar. Apa maksud zalim? Tak. Kezaliman itu, ya, iaitu meletakkan sesuatu pada tempat yang salah. Engkau berlaku zalim. Ya, berlaku zalim. Sepatutnya kau menyembah Allah SWT, tapi kau sembah benda lain. Sepatutnya kau minta pada Allah Ta'ala, tapi kau minta pada makhluk lain dengan, ya, tetapi bersandarkan pada Allah juga. Macam mana? Kan? Jadinya ni yang ditegah. Maka ni satu syirik ni adalah kezaliman yang besar. Sebab Allah Ta'ala dah berfirman dalam surah Zariyat ayat 56 pun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan juga manusia itu melainkan untuk menyembah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia untuk sembah dia. Tiba-tiba kita tak sembah dia, zalim lah. Zalim lah. Manusia yang tidak menyembah Allah, zalim lah dia. Sebab Allah Ta'ala jadikan dia supaya sembah Allah. Ya. Allah Ta'ala jadikan dia supaya dia mengabdikan seluruh penghidupan dia. Bukan dalam ibadah sahaja tak. Dalam semua lah. Daripada dia bangun tidur sampai dia tidur balik, semuanya kerana Allah. Bekerja kerana Allah, ibadah memang kerana Allah dah. Kan? Bersukan kerana Allah, beriadah kerana Allah. Ya, mengemah rumah kerana Allah, semua letak itu. Kan? Buat tu kerana Allah.
Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang dosa syirik ini. Justru sesiapa yang mensyirikkan Allah lalu mati sebagai seorang musyrik, ya, orang yang mensyirikkan Allah, maka dia pasti tergolong sebagai ahli neraka. Seperti mana sesiapa yang beriman dengan Allah dan mati sebagai mukmin, maka dia tergolong sebagai ahli syurga sekalipun diazab terlebih dahulu. Kerana dia mati dalam keadaan dia ni beriman, walaupun dia ada dosa yang dia buat, dia masuk neraka, tetapi akhirnya dia tetap kembali, dia akan masuk ke syurga juga. Ada sebab apa? Sebab ada iman dalam diri dia. Tapi orang yang mensyirikkan Allah, dia tidak ada iman, kan? Gugurlah imannya itu, maka dia tak layak untuk syurga Allah. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasan." Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain, wa jalasa wa kana muttaqian faqala ala wa qawlul zur. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna ainatus sakatat. Maukah aku habarkan tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Kan? Dosa paling besar dalam kalangan dosa-dosa besar. Nah, baginda Nabi SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. So tanya pada sahabat, mana tahu tak dosa apa yang paling besar dalam kalangan dosa-dosa besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah bagi tahu kami ya Rasulullah apakah benda itu. Nah, baginda bersabda, yang pertama menyekutukan Allah. Ini dosa besar yang paling besar dalam kalangan dosa-dosa besar. Yang keduanya, derhaka kepada kedua ibu bapa. Jangan kira yang muda-muda je, yang terus sama je, selagi mak ayah tu ada, maka berbaktilah kepada ibu bapa. Ya. Kemudian baginda pun duduk setelah bersandar. Ya, sebelum itu, kemudian Rasulullah bersabda lagi. Jadi Rasulullah baru bagi tahu 2 kan. Kemudian Rasulullah duduk bersandar. Ya. Juga percakapan yang dusta, wa qaul zur, berbohong. Bercakap bohong. Ya. Cakap memang tak salah pun. Muka confident. Ya, muka dia confident, tapi percakapan yang dia bohong. Ya, ini pun sama, termasuk dosa besar yang paling besar dalam kalangan dosa-dosa besar. Abu Bakar berkata Rasulullah sentiasa mengulanginya. Tersebut 3 benda ni, sehingga kami berkata dalam hati, semoga baginda menghentikan kata-katanya. Selalu ulang sampai habis. Maksudnya bahasa ni very serious lah. Yang Rasulullah sebut 3 benda ni very serious sampai sahabat kata, Allah tak diam pun, ulang lagi benda ni ya. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakrah. Baginda juga bersabda, "Ijtani'u sab'al mubiqat wa dzakara minha asyirka." Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. 7 Rasul sebut. Salah satu yang Rasul sebut ialah syirik. Jangan mensyirikkan Allah. Hadis Bukhari daripada Abu Hurairah. Baginda SAW bersabda lagi, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Sesiapa yang menukar agamanya, murtad, maka bunuhlah dia. Hadis Bukhari, hadis daripada Ibnu Abbas. Hadis ini adalah hadis sahih. Ya, itu tuan-tuan tentang tajuk kita yang pertama tentang syirik. Ya, jadi kita betulkan kita punya kefahaman kita. Kita letakkan lepas ni kebesaran Allah dalam diri kita. Makhluk tak luar. Apa benda pun semua Allah Ta'ala dulu. Tak, memberi rezeki, beri sehat, beri pandai, beri apa lagi lah, semua berilah Allah Ta'ala dulu. Ni nak latih diri yang jadi situ tu yang, yalah kadang cakap boleh tak, tapi bila diuji tak, tak apalah. Bila kita diuji tak, yakin tak pada Allah, baca pada lagi dah. Kan? Sebab kadang-kadang bila kita diuji tu lah Allah nak bagi pada kita sebenarnya. Allah suruh kita sabar je, Allah nak bagi kita. Kan? Tapi bila kita sabar, terreda, insya-Allah kita akan dapat. Wallahu ta'ala alam. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT. Sebarang kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf bila kelemahan diri saya sendiri. SWT kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan sampaikan, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.